Payung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat 43 dan 44 sekali lagi dalam surah Yusuf, muka surat 582 dalam jilid yang keempat. Rujuklah tafsir Ibn Katsir kerana ia merupakan rujukan utama kita dalam lembayung Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Sadaqallahul azim. Raja berkata kepada orang yang terkemuka dari kaumnya, sungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tafsir mimpiku ini jika kamu dapat mentadbirkan mimpi. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sesekali tidak tahu tafsir mimpi itu. Jadi dalam bab ini berlaku apa yang dinamakan sebagai ijaz. Ijaz ni berarti Allah SWT tidak membawakan cerita lanjut tentang Nabi Yusuf berada dalam penjara dan terus dibawa ke episod selanjutnya, iaitu Raja Mesir ini telah bermimpi. Ia merupakan sebahagian takdir Allah SWT sebab yang akan mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara secara terhormat. Kerana Raja telah bermimpi seperti dan kelihatan seperti sangat terperanjat, ketakutan dan keheranan, dan menanyakan apa takbirnya. Kerana kalau kita perhatikan penggunaan perkataan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ara, menjelaskan mimpinya merupakan satu kata kerja bentuk masa kini, fi'il mudhari', walau mimpi itu telah dilihatnya. Kata para ulama tafsir contohnya dalam Fathul Qadir oleh Al-Imam Asy-Syaukani, ini mengisyaratkan bahawa mimpi itu masih lagi terus segar dalam ingatannya, seakan-akan masa kini dia melihatnya terang di hadapan mata. Dan saya telah jelaskan di sini ijaz Al-Quran, bagaimana dari sudut maklumat yang dikemukakan oleh Al-Quran dalam penjelasan terhadap perkataan Malik. Berarti ini merupakan satu raja. Kenapa tak disebut perkataan Fir'aun sedangkan dia memerintah bumi Mesir melebihi 130 orang Fir'aun? Jadi ini kerana kalau kita lihat, raja penguasa tertinggi pada masa itu bukan orang Mesir asli. Mereka ini adalah orang Hyksos yang menguasai Mesir di antara 1900 sebelum Masihi hingga 1522 sebelum Masihi. Ini merupakan dinasti yang ke-13 sampai ke-18. Jadi telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, banyak ahli sejarah menjelaskan bahawa Yusuf hidup pada masa dinasti yang ke-17 ataupun sekitar 1720 sebelum Masihi. Mereka tidak menggunakan bahasa Mesir asli, tapi bahasa mereka iaitu bahasa Kaldea yang mirip dengan bahasa Aramia dan juga bahasa Arab. Jadi tempat pemukiman mereka ni berdekatan dengan pemukiman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Kan itu Hyksos dan juga rajanya mengenal paling tidak sedikit tentang ajaran ketuhanan. Jadi boleh jadi juga perkataan Malik yang digunakan di sini untuk mengisyaratkan bahawa ketua negara Mesir pada masa itu tidak memerintah dengan bermaharajalela sewenang-wenangnya. Ini antara lain terbukti dengan usahanya melakukan penyelidikan di atas kes Nabi Yusuf AS, memberi kebebasan beragama kepada masyarakatnya, bahkan memberi jawatan penting kepada Yusuf AS walaupun berlainan agama dengannya. Maka penyebutan Malik dalam konteks ayat ini bagi menunjukkan kepada kita sikap toleransi, kompromi yang ada pada pemerintah ini, bukan seperti Firaun atau pemerintah-pemerintah negara Mesir yang lain. Ini salah satu daripada 2 andaian tuan-tuan muslim-muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kemudian perkataan ijaf. Ijaf ni adalah jamak dari perkataan ajfa yang diambil dari perkataan al-ajf, ajfun. Ajfun ni berarti lemah ataupun sangat kurus. Dalam bab kurban, kalau kita perhatikan, maka dilarang untuk mengambil haiwan kurban itu membeli di kalangan yang ajfa, yang kurus kering. Kemudian perkataan sumbulat, telah saya jelaskan, sumbulat ni adalah jamak qillah, jamak kathranya adalah sanabil. Sebab itu kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 291, Allah menjelaskan,
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Jadi penggunaan sanabil dalam ayat 261 surah Al-Baqarah adalah menunjukkan kepada berlipat gandanya ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan infak. Kita berada dalam bulan Ramadan sebagai contohnya sekarang ini, maka hendaklah rajin untuk melakukan infak. Nabi kita SAW melakukan infak ni seperti angin yang bertiup kencang. Jadi Allah memperumpamakan pergandaan yang berlaku sebab infak yang dilakukan oleh seseorang. Tambahan pula bulan Ramadan yang ibadah fardunya naik sampai 70 kali ganda, ibadah sunatnya menjadi seperti ibadah fardu nilainya, seperti hadis Al-Bazar. Maka perkataan yang digunakan Allah sanabil, berbeza pada sunbulat. Jadi di sini sunbulat jamak qillah, manakala sanabil jamak kathrah. Jadi penggunaan bentuk jamak di sini adalah jamak kathrah yang menunjukkan banyak berlaku pelipat gandaan dalam konteks sedekah yang saya maksudkan tadi. Jadi ayat ni tidak menyebut angka ketika berbincang tentang butir-butir yang kering. Kita lihat bahasa yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Dengar baik-baik kembali ayat ini saya bacakan. Ini ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan 7 tangkai yang basah, yang segar, dan 7 tangkai dan yang lain kering. Tak ada diulang perkataan sab'a dalam bahagian yang kedua tu. Mengapa tidak diulang? Jadi ayat ni tidak menyebut tentang bilangan pada butir-butir yang kering itu, kerana dari sudut mafhumnya, kalau kita perhatikan kata Imam Syaukani dan tafsirnya, ini berarti 7 jugalah, bahawa angka itu tidak disebut kerana angka serupa telah disebut sebelumnya dan telah disebut dalam bab lembu tadi. Ini adalah penjelasan kebanyakan para ulama tafsir bahawa ada kalanya tak perlu diulang kerana telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian perkataan adghathu ahlam. Adghathu ahlam ni diambil perkataan dhighfun, iaitu himpunan dari sekian banyak dahan dan juga ranting kering dari tumbuhan yang berbagai-bagai. Umpamanya kalau kita melihat ranting kering yang jatuh berguguran pada musim panas, daunnya, pucuknya, buah-buahnya, tangkai-tangkainya, maka kita yang menyapu sampah tu tak dapat nak asingkan bila dia bercampur semikian. Maka perkataan ahlam ni datang dari perkataan hulum ataupun hulmun yang telah saya jelaskan bahawa ia berarti mimpi. Dan beza pada ru'yah. Ru'yah tu mimpi yang mengandungi asas untuk ditakwilkan. Tetapi hulum ataupun hulmun ini merujuk kepada mimpi yang bercampur baur. Pendeknya mimpi yang tak benar lah. Jadi pemuka-pemuka masyarakat, ketua-ketua al-malak di kalangan orang-orang besar, bangsawan, keliling raja itu menilai mimpi sebagai satu himpunan yang sukar untuk dipisahkan. Sebagai ulama pula, walaupun raja itu hanya mimpi sekali, tapi kerana kacaunya mimpi itu dalam minda si raja, maka mereka telah menunjuknya dengan bentuk jamak adghath wa ahlam yang merujuk kepada banyak. Pendapat lain mengatakan bahawa dia mimpi lebih dari sekali. Memang kadang-kadang seseorang itu mimpi beberapa kali perkara yang sama. Mimpi itu boleh jadi berhubungan satu sama lain dan sukar untuk ditakwilkan. Seperti mimpi seorang raja yang saleh, Nurdin namanya, yang memimpin Mesir satu masa dahulu. Ketika melihat dalam mimpinya 2 orang yang berambut perang, bermata biru, Nabi SAW menyatakan kepada raja yang saleh Nurdin ni supaya menyelamatkan baginda dari kejahatan 2 orang lelaki ni, tunjukkan kepadanya. Beberapa kali mimpi itu hadir dalam tidur raja yang saleh bernama Nurdin yang punya jasa besar ini, tuan-tuan, untuk negara Mesir, yang telah menukar negara Mesir dan negara Syiah menjadi negara Sunni. Menukar Universiti Al-Azhar itu Universiti Syiah menjadi Universiti Ahlus Sunnah. Jadi mimpi ini kadang-kadang hadir lebih dari sekali. Jadi kalau kita perhatikan kata Ibn Ashur dalam Perjanjian Lama Old Testament yang tegaskan bahawa raja ni mimpi 2 kali. Mimpi kali pertama melihat lembu yang gemuk dimakan oleh lembu yang kurus, dan mimpi yang kedua melihat 7 tangkai yang kering dengan 7 tangkai yang basah. Memanglah ayat ni pun tidak menyatakan secara tegas berapa kali mimpi itu berlaku. Jadi bila jawapan dikemukakan oleh bangsawan ataupun menteri-menteri yang ada keliling raja ini, kami tak mengetahui mimpi yang macam baur, kami tak mengetahui makna semua jenis mimpi yang dimimpikan seseorang, kami hanya tahu mimpi-mimpi yang punya asas sahaja. Tengok keadaan orang yang sombong lagi jahil. Bila berdepan dengan situasi seperti itu, dia tidak mahu mengakui kelemahan dirinya. Ayat ini juga mengisyaratkan bahawa kebiasaan masyarakat pada masa Mesir kuno dahulu, mereka ni terlibat dengan astrologi, iaitu ilmu yang bersifat jangkaan atau ilmu bersifat merenung masa depan atau ilmu yang bersifat astrologi, iaitu tanabbuk, iaitu ilmu yang berkaitan dengan meramal masa depan. Jangan biarkan anak-anak kita, tuan-tuan, berhenti di mana-mana R&R
ada patung yang mengulurkan tangannya itu untuk meletakkan tangan untuk mengetahui masa depan berasaskan bintang kelahiran dan sebagainya. Ini perkara boleh membawa syirik kepada Allah SWT. Jadi dahulu mereka menilai pentadbiran mimpi ini sebagai satu cabang ilmu yang punya kaedah-kaedah tertentu. Atas dasar itulah Allah telah mengutuskan Nabi-Nya pada zaman seperti itu, mana orang bergiat berkecimpung dalam bidang astrologi ni, Allah berikan mukjizat untuk Nabi Yusuf, iaitu kemampuan baginda untuk mentakwilkan mimpi selari dengan keadaan yang berlaku pada masa itu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah ketika orang Arab terkenal dengan ilmu bayan, iaitu ilmu untuk mengubah syair-syair yang indah, datang Al-Quran untuk mengatasi semua keupayaan mereka. Jadi fenomena mimpi dan juga hakikatnya sampai sekarang lah masih lagi menjadi bahan persisian dan kajian para ilmuwan. Jadi bukti tentang mimpi yang menjadi lambang bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang memang sukar untuk dihuraikan. Jadi kita sendiri pun kadang-kadang bersua dengan mimpi-mimpi seperti itu. Jadi dalam ayat ke-45 Allah Taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun yusuf wa ayyuhas-siddiq wa aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat ke-45, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya, aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai mentadbirkan mimpi, maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berkata, Yusuf, wahai orang yang amat dipercayai, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 yang lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Jadi pada waktu itu barulah kawan, teman yang merupakan banduan dalam penjara bersama Nabi Yusuf sebelum itu teringat bahawa satu benda yang dilupa sebelum itu. Pesan Nabi Yusuf supaya uzkurni inda rabbik, jangan lupa untuk sebut nama aku ketika kau jumpa dengan tuan nanti, majikan nanti, raja. Dan telah saya terangkan perkara ni, bahawa keterlupaan itu merupakan sifat manusia dan ia bukan merujuk kepada keterlupaan Nabi Yusuf untuk mengingati Tuhannya. Ia azan billah, mustahil seorang Nabi, seperti yang telah kita huraikan panjang lebar dalam kuliah terdahulu, mustahil seorang Nabi terlupa akan Tuhannya. Sebab itu tuan-tuan, itulah hikmah mengapa Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa yang masyhur, yang dinilai sebagai sahih oleh kebanyakan para muhaddithin. Contohnya Ibn Hajar dalam Hidayatul Ruah, dan Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Doa ni saya pesan tuan-tuan, amal utamanya anak kita menghafaz Al-Quran, tuan. Kerana menurut Umar radhiyallahu an, Nabi SAW mengamalkan doa ini selepas turun daripada wahyu, turun suatu wahyu. Apakah doa tersebut? Doa supaya jangan lupa. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina warda 'anna. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina warda 'anna. Ya Allah, tambahkan untuk kami, janganlah dikurangi. Muliakanlah kami, jangan kami dihina. Berilah pada kami, jangan ditahan-tahan. Utamakanlah kami, janganlah kami dikemudiankan. Ridhalah kami, ridhalah akan segala yang kami lakukan. Mengapa doa ni tuan-tuan? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.